Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Syuhada binti Aras, E170920, ingin membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Etnik Bajau Laut di Daerah Semporna, Penelitian dari Sudut Realiti dan Kelangsungan Hidup di bawah sediaan Dr. Nafisa Karima binti Ismail. Pengenalan. Etnik Bajau merupakan etnik yang paling dominan di negeri Sabah selepas etnik Kadazan Dusun. Etnik Bajau secara jelas mendiami dua penempatan dan terbagi kepada dua kumpulan, iaitu Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur. Etnik Bajau di Pantai Timur terbagi kepada dua, iaitu Bajau Laut dan Bajau Darat. Pengkaji memilih etnik Bajau Laut di perairan Pantai Timur, khususnya di daerah Semporna, kerana kebanyakan etnik tersebut lebih dominan menetap di kepulauan daerah Semporna. Isu mengenai etnik Bajau Laut ini banyak diketengahkan sehingga ke hari ini dan menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi pada musim pandemik yang berlaku sekarang ini. Dalam konteks Malaysia, etnik Bajau Laut ini digelar sebagai pelarian Filipina yang telah lama menetap di Sabah disebabkan arus keluar dan masuk warga Filipina ke Sabah telah pun berlaku sejak persempadanan dibentuk. Setelah meneliti beberapa masalah yang timbul, pengkaji mendapati bahawa etnik Bajau Laut di daerah Semporna merupakan etnik yang terpinggir yang tidak mendapat hak sama rata seperti etnik tempatan yang lain. Oleh itu, pengkaji mengambil inisiatif untuk melaksanakan kajian berkaitan etnik Bajau Laut bagi meneliti realiti dan cabaran kehidupan serta bagaimana survival mereka untuk meneruskan kehidupan sepanjang menetap di Sabah, khususnya di daerah Semporna. Bagi persoalan kajian, yang pertama, apakah sejarah dan latar belakang kedatangan etnik Bajau Laut di daerah Semporna? Dan kedua, bagaimanakah realiti dan cabaran kehidupan etnik Bajau Laut di daerah Semporna? Ketiga, apakah kelangsungan hidup etnik Bajau Laut di daerah Semporna? Manakala objektif kajian yang pertama menghuraikan sejarah dan latar belakang kedatangan etnik Bajau Laut ke daerah Semporna. Kedua, meneliti realiti dan cabaran kehidupan etnik Bajau Laut di daerah Semporna. Yang ketiga, mengenal pasti kelangsungan hidup etnik Bajau Laut di daerah Semporna. Signifikan kajian ini adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan pengkaji serta memberikan pengalaman kepada pengkaji untuk berdepan dengan masyarakat. Selain itu, ianya juga merupakan medium yang terbaik untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat, di samping memberi sumbangan yang besar agar dapat bangkit bagi memperkasakan taraf hidup etnik Bajau Laut dari aspek pendidikan dan sebagainya. Seterusnya, skop kajian. Etnik Bajau Laut dipilih sebagai subjek kajian dan kajian ini memfokuskan kepada realiti dan kelangsungan hidup etnik Bajau Laut untuk meneruskan kehidupan. Daerah Semporna dipilih sebagai lokasi kajian. Metod kajian. Bagi reka bentuk kajian, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk membantu mendapatkan maklumat secara lebih terperinci. Manakala pendekatan kajian kes adalah untuk membantu pengkaji melihat secara jelas bagaimana kerumitan etnik Bajau Laut di daerah Semporna dalam mengharungi cabaran kehidupan dan secara tidak langsung membantu pengkaji menganalisis dan mengaplikasikan pengetahuan bagi memenuhi persoalan dan objektif kajian. Bagi pengumpulan data, pengkaji menggunakan kajian kepustakaan dengan merujuk sumber-sumber primer dan sumber sekunder sebagai rujukan untuk diulas dalam menyiapkan kajian. Selain itu, pengkaji menggunakan kajian lapangan di mana pengkaji menggunakan kaedah temu bual separastruktur dengan memberi soalan secara formal tetapi diberi kebebasan kepada informan untuk menyoal lebih mendalam dan boleh diubah suai agar informan dapat memahami soalan dengan lebih baik. Pengkaji telah menemu bual 7 orang informan yang terdiri daripada ketua kampung, penduduk kampung yang merupakan etnik Bajau Laut dan beberapa orang NGO serta sukarelawan. Manakala analisis data yang merupakan peringkat akhir dalam kajian ini, pengkaji menggunakan metod analisis kandungan melalui data sekunder serta membuat transkrip berdasarkan hasil temu bual yang dijalankan, kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai quotation bagi membincangkan hasil yang terdapat di dalam bab 3 dan bab 4. Analisis 1 dalam bab 2, pengkaji menghuraikan mengenai latar belakang dan sejarah kedatangan etnik Bajau Laut ke daerah Semporna. Latar belakang daerah Semporna,
Pengkaji menceritakan secara jelas mengenai lokasi daerah sempurna dan populasi penduduk di daerah sempurna. Daerah sempurna terletak di bahagian pantai timur negeri Sabah yang berdekatan dengan daerah Kunak dan daerah Tawau. Nama sempurna berasal daripada perkataan simporna yang bermaksud tempat untuk berehat. Daerah sempurna yang juga terkenal dengan kedudukan muka bumi yang unik dikelilingi oleh pulau-pulau yang menarik menjadikan daerah sempurna sebagai pusat pelancongan yang terkenal sehingga kini. Kemudian, populasi penduduk di daerah sempurna. Laporan Banci pada tahun 2002 menunjukkan bahawa terdapat peningkatan mendadak sehingga 137,868 orang yang tinggal di daerah sempurna dan sebahagian besarnya ialah etnik Bajau yang berjumlah sebanyak 78,550 orang. Sejarah kedatangan etnik Bajau Laut ke daerah sempurna. Bahagian ini secara jelas menceritakan mengenai istilah etnik Bajau Laut dalam konteks masyarakat umum serta faktor dan cara kedatangan mereka ke negeri Sabah khususnya di daerah sempurna. Yang pertama ialah istilah etnik Bajau Laut. Etnik Bajau Laut atau nama lainnya Palau, Aa di Laut, Mangat, Luaan merupakan istilah-istilah yang sering digunakan oleh penduduk tempatan di daerah sempurna. Gelaran Palau ini antara gelaran yang paling kerap digunakan dan merupakan sebagai salah satu inisiatif untuk membezakan kedudukan dan taraf hidup antara etnik Bajau Laut dan etnik lain di daerah sempurna. Gelaran ini dikatakan agak sensitif kerana dianggap sebagai satu penghinaan terhadap mereka, dalam erti kata lain menggambarkan status mereka yang agak rendah dalam hierarki etnik di Filipina. Istilah ini muncul daripada perkataan perahu dan pelaut yang membuatkan kehidupan mereka lebih selesa dengan persekitaran di laut berbanding di daratan. Kebanyakan daripada mereka masih menghuni perahu meskipun persekitaran mereka telah mengalami perubahan secara besar-besaran. Kemudian, faktor kedatangan etnik Bajau Laut ke daerah sempurna. Berdasarkan teori asal-usul etnik Bajau Laut di Sabah, dikatakan bahawa kedudukan geografi Sabah yang berdekatan dengan sempadan Filipina merupakan faktor utama yang mendorong kemasukan pendatang asing ke negeri Sabah tanpa kawalan. Negeri Sabah yang mempunyai persisiran pantai sepanjang 250 batu dan jaraknya yang dekat dengan perairan Filipina telah membenarkan penghijrahan etnik tersebut berulang-alik di antara sempadan Filipina-Malaysia. Selain itu, faktor kedatangan etnik Bajau Laut disebabkan oleh pengisytiharan perintah darurat oleh Presiden Filipina iaitu Marcos sehingga tercetusnya peperangan secara besar-besaran dan telah menyebabkan kerosakan harta benda dan mengakibatkan banyak nyawa yang terkorban. Kesannya, ramai penduduk dari selatan Filipina yang telah melarikan diri secara beramai-ramai yang direkodkan seramai 90,000 orang pelarian. Seterusnya, cara kedatangan etnik Bajau Laut ke daerah sempurna. Menurut Abu Bakar dan Ong Kili berpendapat bahawa cara kedatangan etnik Bajau Laut ini berlaku ekoran daripada perdagangan secara sistem barter yang dijalankan oleh penduduk Filipina dan Sabah. Kedudukan Sabah yang begitu strategik dan pernah diperintah oleh Kesultanan Sulu menyebabkan daerah sempurna pernah menjadi perantara kepada perdagangan sistem barter. Selain itu, penyeludupan juga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh etnik Bajau Laut untuk masuk ke daerah sempurna melalui jalan laut. Kedatangan mereka ke sempurna majoritinya menggunakan pengangkutan laut seperti lepa, tempel, kumpit, perahu dan sebagainya. Analisis 2 dalam bab 3, realiti dan cabaran kehidupan etnik Bajau Laut di daerah sempurna. Bab ini membincangkan secara terperinci mengenai kitaran kehidupan etnik Bajau Laut yang merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial iaitu penempatan, kedudukan kewarganegaraan, gaya hidup dan penampilan, agama dan kepercayaan dan sebagainya. Yang pertama ialah penempatan. Secara realitinya, etnik Bajau Laut di daerah sempurna mempunyai 3 kelompok penempatan yang utama iaitu di lepa yakni perahu, rumah di atas air dan rumah di atas daratan. Kehidupan awal etnik Bajau Laut ini sebenarnya tidak berasaskan daratan dan hanya memfokuskan laut semata-mata. Mereka agak sukar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di darat kerana beranggapan laut itu sebagai sumber yang paling penting dalam kehidupan mereka.
Adapun segelintir etnik bajau laut yang menetap di daratan kerana telah mengalami perubahan disebabkan oleh perkahwinan campur di antara etnik bajau laut dengan etnik tempatan yang lain di daerah sempurna. Yang kedua pula ialah kedudukan kewarganegaraan. Menurut Muhammad Ismail yang merupakan informan yang telah ditemu bual pada April lepas, etnik bajau laut ini secara jelas tidak mempunyai sebarang dokumen yang membuktikan mereka mempunyai kewarganegaraan sama ada di Filipina maupun Malaysia. Majoriti daripada mereka tidak dapat didaftarkan secara rasmi untuk mendapatkan kerakyatan sementara sesebuah negara dan hidup mereka secara terus-menerus menjadi stateless people. Namun, wujud segelintir etnik bajau laut yang mempunyai kewarganegaraan disebabkan oleh ibu atau bapa mereka berkahwin dengan warga negara Malaysia. Yang ketiga ialah realiti mencari keperluan asas. Mereka hanya menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan laut iaitu menangkap hasil laut seperti ikan, rumpai laut, kerang dan sebagainya untuk dijadikan sebagai sumber makanan bagi menyarah kehidupan keluarga. Dan selebihnya akan dijual ke pekan sempurna untuk tujuan membeli barangan keperluan seperti pakaian dan sebagainya. Kebiasaannya, putu ataupun ubi kayu dijadikan sebagai makanan asasi yang menggantikan beras sebagai makanan harian mereka. Dan itu pun sudah memadai bagi mereka. Etnik bajau laut ini lebih suka makan ikan berbanding ayam dan kebanyakan mereka tidak makan daging lembu. Yang keempat ialah gaya hidup dan penampilan. Gaya hidup etnik bajau laut jika dibandingkan dengan etnik tempatan yang lain jauh lebih mundur disebabkan kelompok etnik tersebut kebanyakannya masih menetap secara nomad di perairan daerah sempurna. Kehidupan mereka hanya berpandukan kedudukan matahari sebagai waktu kerana mereka langsung tidak tahu menggunakan sistem waktu seperti jam dan sebagainya. Menurut Khairul Jamain, merupakan informan yang telah ditemu bual, gaya hidup etnik bajau laut di darat dan etnik bajau laut yang menetap di pulau adalah berbeza mengikut persekitaran mereka. Etnik bajau laut di darat kebiasaannya menghabiskan masa mereka dengan bermain judi, menghisap gam, meminta-minta dan sebagainya. Manakala etnik bajau laut yang menetap di pulau mencari hasil laut seperti kahanga, rumpai laut. Hal ini berlaku ekoran daripada etnik bajau laut yang sukar untuk mengadaptasikan kehidupan bermasyarakat di daerah sempurna. Dari segi penampilan pula, pakaian etnik bajau laut kelihatan tidak terurus dan kadangkala baju yang dipakai pada hari tersebut digunakan 2 hingga ke 3 hari. Pakaian yang sering digunakan oleh kaum wanita ialah kain batik. Kain batik tersebut dijadikan sebagai pakaian dan menutup kepala apabila melakukan aktiviti harian. Mereka tidak menggunakan alatan solek dan hanya menggunakan bedak sejuk sebagai pelindung daripada sinaran cahaya matahari. Yang kelima pula ialah agama dan kepercayaan. Pegangan agama dalam kalangan etnik bajau laut dikatakan agak kurang dan kepercayaan kepada nenek moyang agak menebal dalam diri mereka sejak daripada kecil. Sebagai contoh, mereka sangat percaya kepada bala apabila ajaran nenek moyang mereka tidak dipatuhi dengan sebaiknya. Status keagamaan etnik bajau laut ini ada yang mengaku bahawa mereka Islam bahkan tidak mengamalkan ajaran agama Islam sepenuhnya dan masih percaya terhadap unsur alam. Yang keenam ialah pengurusan kelahiran dan kematian. Etnik bajau laut menguruskan kelahiran anak-anak mereka hanya menggunakan bidan kampung kerana tidak mampu untuk pergi ke hospital disebabkan masalah kewangan kerana dikenakan bayaran yang agak mahal. Hal ini disebabkan mereka tidak diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Kebiasaannya selepas sahaja bayi dilahirkan, mereka akan merendam bayi tersebut ke dalam laut sambil dipegang dan direndam oleh ayah atau anak sulung lelaki dalam keluarga tersebut. Mereka beranggapan bahawa penjaga roh laut yang akan melindungi mereka dan percaya bahawa mereka tidak akan mati apabila mereka menyelam di laut. Dikatakan juga bahawa kanak-kanak yang berumur 0 hingga ke 1 tahun tidak diberi nama kerana mereka beranggapan peratus untuk anak-anak mereka hidup itu adalah kurang. Dari aspek kematian pula, informan yang bernama Herminia mengatakan bahawa apabila jenazah meninggal, akan dihias cantik-cantik dan dipakaikan barang kemas bagi perempuan, manakala lelaki pula akan dihias dengan rokok dan minyak tonik. Kemudian jenazah tersebut dikebumikan dalam keadaan sedemikian. Sebelum jenazah dikafankan, kain
Kafan tersebut dibasahkan terlebih dahulu menggunakan air masin lalu dikafankan, kemudian barulah dikebumikan seperti biasa. Analisis 3 dalam bab 4, kelangsungan hidup etnik bajau laut di daerah sempurna. Bahagian ini merupakan penelitian ke atas kelangsungan hidup etnik bajau laut yang menetap di daerah sempurna. Berdasarkan pendekatan kualitatif menerusi kaedah temu bual, etnik bajau laut berupaya mengadaptasi perubahan yang berlaku walaupun hidup mereka dilihat masih berdepan dengan kesukaran akibat kemiskinan. Namun, desakan hidup yang telah membuatkan mereka cekal untuk meneruskan kehidupan. Tuntutan hak kewarganegaraan dan hak perlindungan seperti hak perlindungan suaka, hak tidak dihantar pulang dan hak tidak didiskriminasi dilihat sebagai satu keperluan bagi etnik bajau laut untuk meneruskan kehidupan. Seperti yang telah dijelaskan, Malaysia adalah antara negara yang tidak mengiktiraf status golongan pelarian dari luar negara yang masuk ke Malaysia. Hal ini disebabkan Malaysia tidak menyertai Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967. Namun, disebabkan atas dasar perikemanusiaan Ketua Menteri Sabah pada ketika itu telah menerima dan membenarkan mereka untuk berlindung di negeri Sabah. Oleh itu, keperluan untuk mendapatkan bekalan makanan, pendidikan, keperluan untuk mendapatkan pekerjaan dan penempatan yang selesa dilihat sebagai suatu usaha yang besar bagi mereka untuk meneruskan kehidupan walaupun hidup mereka banyak ditindas oleh penduduk tempatan dengan memberikan gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, terdapat beberapa badan-badan bukan kerajaan seperti Borneo Comrade, Malaysian Relief Agency dan persatuan-persatuan yang lain membantu golongan etnik tersebut dalam memajukan kehidupan mereka dari segi pendidikan, sumbangan wang ringgit, pakaian dan sebagainya. Sebagai contoh, terdapat rumah ngaji yang ditubuhkan oleh penduduk kampung Bangau-Bangau yang mana kampung tersebut ramai terdiri pada etnik bajau laut yang tidak mempunyai asas dalam membaca Al-Quran, perkara asas agama dan sebagainya. Ini merupakan antara inisiatif bagi meningkatkan taraf hidup etnik tersebut untuk lebih mengetahui hal-hal agama. Selain itu, Borneo Comrade juga ada menubuhkan sekolah alternatif bagi anak-anak gelandangan yang juga terdiri daripada anak-anak etnik bajau laut bagi mendedahkan mereka betapa pentingnya sebuah pendidikan bagi meningkatkan taraf kehidupan. Dapat disimpulkan bahawa terdapat ramai lagi etnik bajau laut yang masih hidup dalam keadaan mundur. Oleh hal yang demikian, hak dan perlindungan untuk golongan ini perlu diberi perhatian sewajarnya oleh semua pihak agar nasib mereka terbela khususnya dalam bidang pendidikan. Tanpa pendidikan, etnik ini tidak akan mengenal dan memahami ajaran Islam itu dengan betul, malah terdedah kepada pelbagai cabaran dalam kehidupan mereka. Setidak-tidaknya pendidikan mampu mengubah nasib mereka dengan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian sekaligus mengikis sedikit demi sedikit amalan nenek moyang yang telah diamalkan sejak bertahun-tahun lamanya. Lampiran ini membuktikan bahawa pengkaji telah melakukan kajian lapangan di mana telah menemubual beberapa orang informan dan turun sendiri ke lokasi kajian untuk mendapatkan maklumat secara terperinci mengenai kajian yang telah dijalankan. Sekian, terima kasih.